Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Jumaat 3 Mac 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang mengisi paparan petang hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kerajaan Persekutuan akan menyalurkan bantuan segera banjir RM50 juta kepada negeri Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan berkenaan akan digunakan bagi membantu penduduk terjejas serta keperluan-keperluan segera di negeri itu. Peruntukannya antaranya boleh digunakan untuk kerja baik pulih infrastruktur yang rosak. 50 juta segera untuk Johor, untuk ke bersungai dan untuk bantu mangsa banjir dan apa-apa keperluan yang segera. Dan Bapa Menteri turun hari ini, esok sebahagian lagi, dan saya akan atur dalam masa singkat. Beliau ditemui media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid UPM di Serdang, Selangor. Sementara itu, Kerajaan Johor memohon bantuan petugas daripada Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri tidak terjejas banjir berikutan petugas sedia ada tidak mencukupi. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata ia bagi menampung keperluan semasa susulan banjir luar biasa berlaku di Johor. Beliau berkata kesemua 10 daerah di Johor terjejas banjir dengan hampir 33,000 penduduk terjejas setakat tengah hari tadi. Kesemua penduduk ditempatkan di 242 pusat pemindahan sementara PPS. Petugas-petugas sedia ada kini bertungkus lumus membantu, malah ada antara mereka mula keletihan disebabkan tidak tidur selama 3 hari. Selain petugas, pihaknya turut meminta tambahan jentera bagi melancarkan operasi menyelamat. Seramai 369 anggota dan pegawai polis Diraja Malaysia PDRM digerakkan bagi membantu penduduk terjejas banjir di Johor. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani menyifatkan banjir yang melanda Johor kali ini merupakan antara yang terburuk sejak tahun 2006. Sejak tahun 2006 dan kita telah pun menggerakkan tenaga kerja, sumber manusia dan aset Polis Diraja Malaysia dan tentu sekali Pusat Bencana Negara juga telah pun digerakkan dan diaktifkan dengan menggerakkan semua elemen-elemen terdiri daripada pusat pemindahan, bekalan makanan, kerja-kerja mencari dan menyelamat. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyampaikan anugerah khidmat cemerlang tahun 2022 PDRM di Ibu Negara. Jelas beliau lagi, operasi kepolisan di Balai Polis Ceah Segamat yang ditenggelami air dihentikan buat sementara waktu bagi urusan baik pulih. Seramai 126 mangsa terjejas banjir di kuartus Ibu Pejabat Daerah Segamat juga telah dipindahkan ke PPS. Pegawai serta anggota polis di Taman Perumahan Polis Segamat Johor antara yang turut terjejas. Butiran lanjut bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di lokasi. Ashikin.
Baik, saya terima kasih berlintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim untuk perkembangan banjir dari Segamat Johor. Dan umum sedia maklum, Segamat merupakan daerah paling ramai penduduk terjejas banjir di negeri Johor. Malah Taman Perumahan Polis yang menempatkan pegawai dan anggota polis yang bertugas di IPD Segamat antara yang turut terjejas pada banjir kali ini. Jadi bagi berkongsi mengenai itu, saya bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Baik Datuk Seri, terima kasih sudi bersiaran bersama kami di Berita RTM. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan berapa ramai pegawai dan anggota polis yang terjejas akibat banjir di daerah Segamat ini? Baik, di IPD Segamat ada 169 keluarga dengan 333 keseluruhan mangsa, termasuk yang bujang belum berkeluarga lah. Dan daerah Segamat seperti kita sudah maklum antara daerah yang paling teruk kali ini. Yang masih di PPS adalah seramai 12,221. Itu perkembangan setakat ini. Baik, Datuk Seri. Jadi inisiatif yang dilaksanakan pihak kementerian dalam membantu pegawai dan anggota polis yang terjejas pada banjir kali ini. Bila banjir, polis antara tonggak penyelamat. Dan ada pepatah sebut charity begin at home. Sebab itu saya mulakan dengan meninjau sendiri keadaan mangsa terdiri daripada keluarga dan anggota polis. Pertama, nak pastikan bahawa keadaan tempat perpindahan itu mereka berada dalam keadaan yang munasabah lah ya, tidak orang nak kata selesa sangat itu tidak, tapi biar munasabah ya, decent. Yang kedua, agar mereka tak terputus bekalan makanan. Jadi hari ini dengan kerjasama Yayasan Food Bank dan Bakul Rahmah, kami hari ini menyampaikan langsung kepada ketua-ketua blok yang terlibat. Saya baru saja selesai buat penyampaian tadi dengan harapan sekurang-kurangnya menunjukkan rasa simpati kami kepada mereka, tak melalaikan mereka daripada tugas hakiki, bantu mangsa yang terlibat. Pada masa yang sama, mereka tak perlu bimbang tentang kebajikan keluarga mereka yang sebenarnya ikut terjejas dalam kategori mangsa banjir juga. Jadi kerana itu saya mulakan untuk pastikan kebajikan mereka di pusat pemindahan ini terjaga. Baik, Datuk Seri, mungkin secara ringkas sedikit nasihat kepada penduduk terjejas banjir yang mungkin masih enggan meninggalkan kediaman berikutan takut ada barang yang hilang dan sebagainya. Sedikit secara ringkas, Datuk Seri. Baik, yang pertama, bila berlaku banjir, keutamaan kita adalah pastikan nyawa kita dan anggota keluarga selamat. Caranya adalah apabila dinasihati oleh pasukan penyelamat, kita bersegeralah untuk bekerjasama, tinggalkan kediaman kita dan yakinlah bahawa pada saat kita tinggalkan kediaman kita itu, pasukan polis terus memantau dan mengawasi keadaan keselamatan. Saya ingat nyawa adalah segala-galanya. Kalau ditanya saya satu nasihat, sudah tentu keutamanya yang itu. Misalnya di sini kita dah mencatatkan 3 kehilangan nyawa yang sebetulnya masih boleh kita elakkan kalau dapat diberi kerjasama kepada pasukan keselamatan. Jadi satu-satunya nasihat adalah segera berpindah apabila diarah berbuat demikian oleh pihak keselamatan. Baik, terima kasih Datuk Seri atas perkongsian itu. Jadi saya kira itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dan kru penerbitan dari Segamat Johor. Dan untuk perkembangan lanjut banjir di Johor ini, langsung bersama rakan tugas saya Anas di Yongpeng Batu Pahat. Teruskan Anas. Baik, terima kasih Ashikin atas laporannya di Segamat sebentar tadi. Seperti dijanjikan tengah hari tadi, saya akan bawakan lintas langsung seterusnya di Yongpeng Batu Pahat. Selepas tengah hari tadi saya bawakan situasi semasa banjir di daerah Keluang. Di Batu Pahat ini saja sehingga petang ini lebih kurang 4,490 penduduk terjejas banjir direkodkan, melibatkan lokasi di seluruh daerah Batu Pahat ini, iaitu lokasi ketiga tertinggi angka penduduk yang terjejas. Dan saya janjikan
nak bawakan situasi semasa laluan-laluan yang menghubungkan Yomping ke arah Segamat, begitu juga Yomping ke Paloh Keluang. Beginilah keadaannya sehingga petang ini. Jika tengah hari tadi kami tiba di sini, agak berbahaya sebenarnya laluan ini apabila hujan lebat dan juga paras air yang agak tinggi untuk semua kenderaan-kenderaan kecil atau kenderaan ringan. Hanya kenderaan berat seperti pacuan 4 roda, lori dan juga truk berani untuk melalui laluan ini. Namun pada sebelah petang ini apabila hujan telah kembali reda, kenderaan kecil seperti motosikal juga telah berani untuk melintas. Namun ada yang boleh saya kongsikan di belakang tu, ada juga kenderaan yang rosak akibat cuba untuk melintas laluan ini. Dan dimaklumkan oleh pihak pasukan penyelamat yang berada di lokasi ini, saya bertanyakan mengenai laluan-laluan yang berada di hadapan bagaimana situasinya. Mereka memaklumkan di Lamli dan begitu juga di Batu Tiga, laluan tidak boleh dilalui oleh semua kenderaan. Ini dibuktikan dengan satu kes pada sebelah pagi tadi, sebuah trailer sangkut dan rosak di laluan Batu Tiga sehingga menyebabkan kenderaan tersebut terkandas di tengah-tengah laluan air. Namun difahamkan tidak ada sebarang kecederaan melibatkan mangsa dan pemandunya selamat. Namun diingatkan, saya ingin tegaskan kenapa saya memilih lintas langsung pada sebelah petang ini di laluan ini, kerana nak mengingatkan kepada pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati. Laluan ini mungkin nampak tidak berbahaya, tapi kurangkan risiko ketika musim banjir ini. Kita tidak tahu apa yang berlaku di bawah air itu. Mungkin ada kepadatan laluan ataupun jalan yang sebelum ini nampak elok, tapi disebabkan hujan dan banjir sejak Rabu lalu mungkin mengubah keadaan itu. Jadi kurangkan risiko anda. Seterusnya pada sebelah malam nanti saya akan bawakan lintas langsung seterusnya di Keluang semula, di pusat pemindahan sementara. Kita nak kongsikan bagaimana keadaan PPS pada sebelah malam di daerah Keluang nanti. Sekian dulu dari Yomping Batu Pahat untuk lintas langsung petang ini, situasi semasa banjir di Johor. Kembali dulu kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Anas. Sementara itu di Pahang, paras air sungai di beberapa kawasan menunjukkan peningkatan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terus sahaja bersama wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman. Rozi. Baik, terima kasih. Untuk mengetahui status terkini paras air sungai di negeri Pahang, saya kini bersama dengan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Pahang iaitu Insinyur Roslina Yusof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM. Jadi mungkin boleh kongsikan mengenai status terkini paras air sungai di negeri ini. Okey, terima kasih. Berdasarkan kepada pemantauan aras air di 27 lokasi di keseluruh negeri Pahang, terdapat 3 lokasi yang masih berada di paras bahaya, 3 lokasi yang masih berada di paras amaran dan 7 lokasi berada di tahap waspada. Lokasi-lokasi yang berada di paras bahaya adalah di Sungai Pahang, di Paloh Inai Pekan dan juga Sungai Pahang di Lubuk Paku Maran. Dan lagi satu lokasi adalah Sungai Keratong di Jambatan Keratong Rompin. Dan bagi orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan aras-aras air terkini, bolehlah melayari Public Info Banjir di alamat publicinfobanjir.water.gov.my atau menelefon ke Pusat Kawalan Operasi Banjir di Negeri Pahang di telefon 09 5124 567. Jadi selepas banjir melanda, apakah peranan ataupun tindakan oleh pihak JPS sendiri? Selepas baik saja banjir selesai, biasanya pihak JPS akan bersegera untuk memperbaiki semula semua struktur-struktur yang rosak akibat banjir. Itu adalah tindakan serta-merta yang kami buat setiap tahun. Selepas daripada itu, kita juga akan menilai kembali keberkesanan projek-projek rancangan tempatan banjir kita berdasarkan kepada data-data daripada kejadian semasa. Dan jika perlu, kita mencadangkan kepada pihak kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri untuk melaksanakan projek-projek tempatan banjir yang diperlukan.
Baik, terima kasih Puan di atas perkongsian itu tadi. Dan untuk anda yang tinggal di kawasan berisiko banjir dan berdekatan dengan kawasan sungai, terus berada dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan Pahang. Kita kembali dulu ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih, Rozi. Sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Muhammad Nafizi, Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, luruan angin monsun daripada timur laut didapati masih lagi berlaku pada ketika ini dan ianya sedikit banyak telah menjejaskan khususnya kawasan perairan di sekitar Laut Cina Selatan ini dengan kelajuan angin di sekitar kawasan terbabit yang boleh mencecah sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak yang boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora di sekitar kawasan-kawasan terbabit melibatkan kategori ketiga untuk kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna merah, kategori kedua untuk kawasan yang berwarna jingga dan kategori pertama bagi kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Luruan angin daripada timur laut tersebut juga dilihat turut membawa bersama kadar kelembapan yang tinggi di sekitar rantau negara dan imej gemar radar pada ketika ini menunjukkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung kecuali di sekitar pedalaman Kedah. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Selain itu, hujan lebat juga masih lagi berterusan pada hari ini untuk kawasan di sekitar selatan Terengganu, beberapa daerah di sekitar selatan Pahang dan juga di kebanyakan daerah di negeri Johor. Oleh itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori buruk untuk kawasan yang bertanda jingga dan kategori waspada untuk kawasan yang bertanda kuning. Amaran ini berkuat kuasa sehingga esok 4 Mac dan hujan lebat dijangka masih lagi mampu untuk berterusan sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit khususnya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca sepanjang tempoh tersebut. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Bagi negeri Sabah, cuaca hujan renyai kini hanya berlaku di beberapa bahagian iaitu di sekitar Kudat, pantai barat dan pedalaman negeri berkenaan yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Namun begitu untuk negeri Sarawak, hujan lebat dan ribut petir juga dilihat berlaku di kebanyakan bahagian sebelah pedalaman dan juga barat negeri berkenaan sejak awal petang tadi dan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan di sekitar pedalaman Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar barat Sarawak ini berpotensi untuk berterusan. Oleh itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori waspada untuk bahagian-bahagian di sebelah barat Sarawak ini juga sehingga esok 4 Mac 2023. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Hujan lebat sejak pagi tadi tidak menghalang Permaisuri Johor Raja Zahir Sofia almarhum Sultan Idris Shah melawat penduduk terjejas banjir di sekitar daerah Johor Bahru. Baginda berkenan melawat PPS Dewan Muafakat Kampung Cahaya Baru Pasir Gudang dan PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara. Kedua-dua PPS masing-masing menempatkan 147 dan 557 penduduk terjejas. Keberangkatan baginda diiringi Isteri Tengku Mahkota Johor, Cik Puan Besar Khalidah. Pada lawatan itu, Raja Zahir Sofia meluangkan masa, beramah mesra dan memberikan kata-kata semangat kepada penduduk terjejas. Sementara, Yayasan Raja Zahir Sofia Negeri Johor menyampaikan sumbangan wang tunai dan kit kebersihan diri kepada setiap keluarga. Yayasan itu turut menyumbangkan 5,000 unit khemah kepada semua PPS yang beroperasi di 10 daerah terjejas di Johor. %90% premis perniagaan di Kota Tinggi Johor ditutup susulan paras air Sungai Johor di Jambatan Kota Tinggi semakin meningkat dan melimpah. Tinjauan kru RTM bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Tinggi mendapati aliran air sungai sangat deras susulan hujan lebat sejak 10 pagi tadi. Ketua Zon 2 Johor Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Tinggi, Timbalan Penguasa Bomba 2 Tahrin Saad berkata 20 pegawai dan anggotanya sentiasa bersiap siaga membantu operasi. Trend air meningkat adalah di Jambatan Kota Tinggi lah. Disebabkan dia berhampiran dengan Sungai Kota Tinggi. Yang kita tengok sekarang ni arus di sungai ada amat laju dan menurut maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, trend ini akan berterusan sehingga 4 hari bulan untuk setakat hari inilah. Dan kita semua pegawai bomba dalam mood standby lah untuk bertindak atas panggilan keselamatan yang kita terima nanti. Pihak bomba kini membuat rondaan selain turut menghulur bantuan kepada penduduk. Kita dah start belanja awal. Itulah bergantung ni dah nak habis tu pergi belanja lagi tapi naik basikal ya. Tak boleh keluar kenderaan, tak boleh nak keluar masuk lagi. 2 hari tu dia tak banyaklah air. Dekat luar je rumah, tak masuk rumah lah. Semalam je masuk rumah. Masuk rumah dekat 2 kaki lebih lah. Oh, semalam. Pukul berapa ingat tak? Air kemas barang sampai pukul 12 tengah malam. Berapa ramai kat rumah? Nanti ada berapa ramai kat rumah? 3 orang. Ni mana cincu tak? Pak dengan mak. Dalam pada itu, masjid utama di kawasan terjejas banjir di Johor akan dijadikan pusat pemindahan sementara. Exco Hal Ehwal Agama Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata ia merupakan pelan kontingensi bagi menampung penempatan penduduk terjejas banjir yang semakin meningkat. Tambah beliau, pelan garis panduan juga disediakan bagi menjaga kemuliaan masjid. Masjid terlibat juga dibenarkan untuk membantu urusan penyediaan makanan bagi tujuan pengedaran untuk diagihkan kepada penduduk di PPS berdekatan. Kira-kira 1,000 pegawai kesihatan ditempatkan di semua PPS di Johor. Exco Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun mengakui terdapat kekangan anggota kesihatan ketika ini. Namun dapat diatasi menerusi pengagihan pegawai mengikut keperluan di PPS. Kita cuba mobilize, kita cuba hantar pegawainya daripada mungkin klinik kesihatan yang lain ataupun klinik kesihatan yang berdekatan yang tak terlibat supaya anggota mereka boleh membantu pusat pembinaan mangsa. Okey, tadi bagi kawasan saya sendiri, saya semua pusat saya dah semua saya dah buat lawatan dan KKM juga telah sampaikan pasukan kita ke setiap PPS. Beliau yang juga Adun Yompeng turut meninjau situasi banjir di kawasan sekitar termasuk di Kampung Paya. Sehingga 3 petang tadi, lebih 3,600 penduduk Parlimen Air Hitam dipindahkan ke PPS. Sementara itu, bekalan air di Ce'ah Johor yang terputus sejak semalam dijangka pulih selewat-lewatnya malam ini. Pegawai Daerah Segamat Muhammad Masni Wakiman berkata, kerja-kerja pembaikan paip yang pecah susulan banjir di kawasan itu sedang dilaksanakan. Tambah beliau, bantuan tangki air statik dan lori tangki air telah dihantar ke kawasan terjejas.
Bekalan air terputus ni disebabkan oleh pipe yang patah akibat banjir jugalah. Bagaimanapun pihak Rahnil SAJ telah melaksanakan kerja-kerja untuk penggantian pipe sementara. Jadi dalam tempoh 24 jam saya yakin insya-Allah besok pagi ramai mangsa-mangsa banjir di PPS di kawasan Shah Alam Labis akan pulang. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau PPS SK Temenggung Abdul Rahman Segamat. Sebanyak 3,000 akaun pengguna dicah termasuk di PPS terjejas apabila paip sepanjang 70 meter dilaporkan pecah. Susulan itu, penduduk disaran kekal berada di PPS sementara menunggu bekalan air pulih bagi membersihkan kediaman mereka. Beberapa kawasan dilanda banjir dicah dan Labis dilaporkan kembali pulih sejak semalam. Ini pula perkembangan situasi banjir di Melaka. Setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Johong Muhammad Hafiz Ramlan berkata, kesemua penduduk yang terjejas banjir di kampung tersebut telah dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Johong. Seramai 36 penduduk terjejas banjir daripada 9 keluarga telah ditempatkan di PPS tersebut. Tambah beliau, pihaknya giat menjalankan pemantauan bagi memastikan tiada penduduk yang terperangkap di dalam rumah yang dinaiki air. Jadi saya berharap jugalah masyarakat kampung yang terlibat dengan banjir dapat terus duduk di pusat PPS ini memandangkan keadaan hujan masih berterusan. Sementara itu, menurut penduduk, mereka tidak menyangka berdepan situasi cemas itu selepas 11 tahun banjir tidak melanda di kampung tersebut. Sampai dalam pukul 3 petang, kawasan belakang rumah dah mula penuh dan dah mula masuk dalam rumah bahagian dapur. Mungkin lama dia mungkin naik sampai pukul 5 petang dah mula naik ke kawasan dapur tengah dan kawasan depan rumah. Lepas tu makcik dah pindah ke sekolah, anak-anak dah tak boleh duduk rumah lagi. Keadaan dah mungkin tak mengizinkan dengan usia. Jadi air tu naik terus, makcik dah tak tengok lagi dah. Setakat 12 tengah hari tadi, seramai 162 penduduk terjejas banjir daripada 40 keluarga ditempatkan di 4 PPS sekitar Jasin. Seorang wanita dikuatiri lemas selepas dihanyutkan air ketika menyeberangi jambatan gantung Kampung Aur Bukit Ibam, Rompin pagi tadi. Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Nur Hafizah Zailan berusia 23 tahun. Sehingga kini, mangsa masih belum ditemukan. Menurut Zulfadli, pihak bomba menerima makluman berhubung kejadian daripada Balai Polis Bukit Ibam pada pukul 10.38 pagi tadi. 8 anggota dan pegawai Balai Bomba dan Penyelamat BBP Muazzam Shah bergegas ke lokasi kejadian bersama 4 buah jentera penyelamat. Pihak bomba menggunakan laluan darat dan air susulan kejadian banjir yang melanda kawasan itu. Operasi pencarian turut dibantu pasukan polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Perkembangan bola sepak tempatan, Seri Pahang FC bangkit untuk meraih kemenangan pertama Liga Super musim ini selepas menewaskan Kelantan FC 4-1 pada aksi Liga Super di Stadium Darul Makmur malam tadi. Dalam aksi di Stadium Darul Makmur, Kuantan itu menyaksikan penyerang Kepah Sherman menceriakan penyokong apabila membuka jaringan pada minit ke-12. Skuad Tok Gajah kemudian menggandakan jaringan menerusi pemain berdarah kacukan Filipina Jerman Kevin Lenben Ingreso pada minit ke-38. Tuan rumah terus selesa menguasai perlawanan apabila Kapten Sergio Aguero menghukum benteng pertahanan skuad The Red Warriors dengan gol ketiga pada minit ke-43 diikuti jaringan Stefano Brundo 3 minit kemudian. Gol tunggal Kelantan pula dijaringkan Miguel Angel Garrido pada masa kecederaan. Kita ke Sarawak, fokus dari Bumi Kenyalang antaranya mengenai kemudahan kesihatan di negeri itu. Perinciannya bersama Vanessa Mering. V, silakan.
Ya, Sahi Pembinaan Pusat Kanser akan melengkapkan Kota Semerahan sebagai sebuah metropolitan kesihatan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuihian memberitahu ia berdasarkan ekosistem yang wujud di kawasan tersebut yang turut menempatkan beberapa kemudahan kesihatan lain yang masih dalam pembinaan. Datuk Seri Dr. Sim berkata, ini termasuk Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit, Pusat Jantung, Hospital Mengajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Pusat Kanser yang masih menunggu kelulusan. With the cancer center built around the Sarawak Heart Center, and with the infectious disease center around it, and then the UNIMAS Hospital just around it, that will be a medical hub. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian persidangan Koloprotologi 2023 yang dihadiri lebih 500 delegasi dan pempamer produk perubatan melibatkan kanser usus yang berlangsung di Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Sim merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut memberitahu pengurusan perubatan juga perlu bekerjasama dengan penggubah polisi untuk merangka kertas putih kesihatan masing-masing mengikut peruntukan yang ada. Ujarnya, kanser usus merupakan kanser keempat membunuh di Malaysia dan ketiga tertinggi yang dihadapi rakyat di Malaysia. Meskipun pembedahan boleh dilakukan oleh jurubedah biasa, namun hanya terdapat 80 pakar daripada jumlah 300 pakar yang diperlukan dalam bidang tersebut dan hanya 3 ada di Sarawak, iaitu 2 di Hospital Kuching dan 1 di Hospital Sibu. Pengusaha bas di Sarawak digesa untuk meningkatkan mutu perkhidmatan bas henti-henti di negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, langkah ini bagi memberi persepsi positif dan keyakinan kepada penumpang bas terhadap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di Sarawak. Dari segi ini adalah pentinglah perkhidmatan bas itu adalah dikatakan reliable dan juga mengikut jadual. Itu yang penting. Must be punctual, ikut jadual, and this is also the syarat dari mereka yang menerima dana ini. Dan juga menentukan bas itu ada selesa, ada aircon, hawa dingin, comfortable, itu selamat, juga perkhidmatan yang baiklah. Datuk Seri Lee memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis menandatangani perjanjian dana bantuan sementara pengusaha bas berhenti-henti bagi tahun 2023 hingga 2025 di Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak di Kuching. Jelasnya perkhidmatan yang buruk dan tidak berkualiti akan menyebabkan penumpang menaiki bas berkurangan dan boleh menyebabkan kerugian dalam operasi harian pengusaha bas. Justru keselesaan dan keselamatan operasi harian pengusaha bas berhenti di Sarawak perlu dijaga agar memastikan kesinambungan perkhidmatan bas pada masa akan datang. Datuk Seri Lee mendedahkan bahawa Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan dana sebanyak RM4,930 setahun bagi Sarawak untuk 12 buah syarikat pengusaha bas berhenti-henti yang layak. Ujarnya lagi, dana tersebut diagihkan kepada 147 buah bas yang berdaftar. Sementara itu, mengulas mengenai pengumuman dalam Belanjawan 2023 baru-baru ini, beliau berharap pengusaha bas memanfaatkan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk menggantikan bas lama kepada bas baharu. Pada Jumaat lepas, kerajaan mengumumkan peruntukan berjumlah RM150 juta bagi program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti SBST, termasuk perluasan pelaksanaan program SBST ke Bandar Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu. Kerajaan Negeri Sarawak pada dasarnya bersetuju memasukkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Kabong dalam kalender pelancongan negeri. Ia berdasarkan keupayaan acara itu dalam menarik penyertaan daripada 36 negara luar pada penganjuran kali ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyokong cadangan pihak penganjur untuk memasukkan festival tersebut dalam kalender pelancongan Sarawak. Untuk itu, beliau mahu satu kertas kerja yang lengkap disediakan bagi membolehkan ia dilaksanakan. Datuk Seri Abdul Karim berhasrat untuk melihat acara berkenaan berkembang dan terkenal seperti festival seumpamanya di Pasir Gudang Johor dan di Satun, Thailand. Beliau berucap semasa
terpaksa merasmikan Festival Layang-Layang Antarabangsa Kabong 2023 di Pantai Tanjung Kembang Kabong di Kabong. Kali terakhir Festival Layang-Layang Antarabangsa Kabong diadakan pada 2019 sebelum tertangguh selama 3 tahun akibat penularan COVID-19. Masyarakat Iban akan menganjurkan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak Peringkat Negeri tahun ini. Menurut satu kenyataan media yang dikeluarkan, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai dilantik untuk mengetuai jawatan kuasa utama dalam penganjuran sambutan tersebut. Dalam pada itu, Datuk John Siki memberitahu 2 tarikh yang telah dicadangkan iaitu pada 17 atau 24 Jun serta 2 lokasi turut dicadangkan iaitu sama ada di Kuching atau di Bintulu untuk majlis tersebut. Jelasnya ia akan diputuskan pada mesyuarat yang akan diadakan kelak. Beliau memberitahu demikian dalam majlis penyerahan simbolik penyerahan tugas dari pengurusi sambutan tahun lalu iaitu Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala kepada beliau yang disaksikan Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka akan menjadi tetamu kehormat majlis tersebut. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Beralih ke Sabah, fokus negeri di bawah bayu, pemenang Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat negeri selesai ditentukan. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Redwin Robin. Silakan Redwin. Ya, Sahih. Meskipun cacat penglihatan, ia tidak menghalang Muhammad Iman Izzuddin Jamaluddin, 22 tahun, menjuarai kategori hafazan juzuk 1 hingga 20 Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat negeri yang diadakan di Kota Kinabalu. Peserta dari tender mewakili bahagian pedalaman atas itu antara lain membawa pulang wang tunai RM7,000, piala iringan, seutas jam tangan dan sepersalinan pakaian. Muhammad Iman bakal menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM menzahirkan penghargaan terutama kepada kedua ibu bapa dan tenaga pengajar. Saya ucap terima kasih kepada ibu bapa dan guru serta sahabat yang mendorong saya untuk menyertai pertandingan hafazan Al-Quran untuk tahun lepas dan tahun ini, insya-Allah. Dan tahun akan datang dapat mengangkat orang kelainan upaya untuk menyertai pertandingan. Cita-cita saya ingin jadi muazzin. Kami rasa berbangga mempunyai anak istimewa sebab dengan adanya anak istimewa ini kami bagi pendidikan yang baik dan dorongan yang baik untuk mencapai sampai ke setakat ini yang mana saya dan anak saya dapat mengangkat golongan OKU bersama-sama dengan masyarakat perdana untuk berada dalam arena yang boleh kita banggakanlah. Sementara itu, 2 guru menjadi Johan Qori dan Qoriah Tilawah Al-Quran peringkat negeri kali ini. Hamdi Yusuf dan Nabila Syafawati Sapari, kedua-duanya 27 tahun, masing-masing merupakan pendidik di Sekolah Menengah Agama Papar dan Sekolah Kebangsaan Tatagas Nabawan. Mereka membawa pulang wang tunai RM10,000, piala iringan, sijil penghargaan, pakej menunaikan umrah, seutas jam tangan, sepersalinan pakaian dan cenderahati. Berbekalkan ilmu yang sedia ada sebelum ini, kemudian teruslah istiqamah mempelajari dengan memperbanyakkan talaki bersama guru. Tak kiralah secara online maupun berdepan face to face. Sebenarnya start 2015 lagi saya menyertai pertandingan ini. Sebenarnya tidak juga masa yang spesifik. Kebanyakannya saya akan luangkan masa itu di dalam kereta lah. Jalan macam jalan tidak kira lah mau jalan pergi mana-mana. Kadang secara spontan saja boleh baca ayat begitu. Saya mula belajar Taranum ni dari kecil lah dengan beliau. Ayah saya sendirilah. Bekas Johan Negeri dulu, 1996 tahun kelahiran saya juga.
Jadi itulah kemudian belajar dengan beberapa guru-guru yang pernah johan antarabangsa. Saya tidak sangka langsung. Saya cakap semua tahun ini memang buat je macam tu, tapi tidak sangka pula johan. Saya target sagu hati sebenarnya. Sebab ada beberapa kelemahan lah masa bacaan saya. Jadi memang tidak target langsung. Dan ini akan kita note untuk dijadikan rujukan. Dan alhamdulillah keseluruhannya pencapaian amat baik. Cuma kita perlu meningkatkan lagi dengan latihan, kursus dan sebagainya. Hadiah disampaikan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datu Mahiruddin dalam majlis turut dihadiri Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Barisan Kabinet Negeri. Dalam perkara itu, yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datu Mahiruddin dalam perutusan sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri berkenaan menyeru graduan institusi tahfiz dan pengajian Islam membekalkan diri dengan pelbagai ilmu tambahan yang dapat membentuk kepribadian. Menurut Tun Johar, ia termasuk penguasaan tafsir Al-Quran meliputi aspek saintifik bagi memberi skop manfaat lebih luas. Penguasaan ilmu sains dan teknologi dapat membantu umat Islam lebih memahami pelbagai disiplin ilmu, antaranya perindustrian dan perubatan, bagi membantu memajukan masyarakat. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam ucapannya pula menyarankan umat Islam melipat ganda usaha meningkatkan daya saing dan inovasi pelbagai sektor bagi menghadapi pelbagai cabaran mendatang. Ia bermula dengan penghayatan Al-Quran bagi membentuk umat dinamik, progresif dan cemerlang sekaligus panduan dalam semua aspek kehidupan. Seramai 258 pelatih menjayakan perbarisan tamat latihan POP, Program Latihan Asas Kepolisan yang diadakan di Dataran Kawat Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah pagi tadi. Ia bagi menandakan tamat latihan asas konstable selama 6 bulan bermula 3 September lalu di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kota Kinabalu. Berucap dalam majlis ini, Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, melalui latihan ini para pelatih memperoleh pengetahuan asas undang-undang dan prosedur kerja serta kaedah-kaedah dalam penguatkuasaan undang-undang. Ia dapat meningkatkan isu-isu integriti secara kolektif dan menyumbang budaya positif sebagai asas integral perkhidmatan sekaligus membentuk jati diri polis berdisiplin, tegas, adil dan kompeten. Sementara itu, Komandan Pelapor Kota Kinabalu, Superintenden Ahmad Syahrin Hussein memberitahu sangat berpuas hati dengan sambutan anak muda meminati bidang kerjaya kepolisan. Kita anak muda sekarang ni kebanyakan lelaki begitu meminati karier sebagai pegawai polis ini, di mana jika kita lihat di dalam online punya permohonan tu, begitu banyak, hampir mencecah 1 juta kalau tak silap saya, dan mereka ini hanya menunggu giliran untuk memasuki polis. Ini menunjukkan bahawa kerjaya polis ini adalah sangat diminati, sangat menjamin masa depan seseorang untuk berjaya dalam hidup mereka. Pelatih yang ditemui dilihat bermotivasi selepas menjalani latihan. Kalau saya ada prinsip saya tersendiri, iaitu jangan malukan dia gagal, malulah kerana tidak mencuba. Jadi saya pegang prinsip tu daripada awal saya latihan sampailah saya tamat latihan 6 bulan dengan jayanya. Kadang ada rasa nak give up, tapi saya tetap teruskan. Fikir mak bapak saya dah hantar saya sampai sini, jadi saya kena habiskan sampai penghujung. Okey, memang tidak dinafikan memang susah nak dapatkan anugerah ini kerana cabaran juga saingan itu memang banyak. Tapi apa yang saya tekankan kat sini adalah latihan berterusanlah sehingga berjaya. Kepada anak-anak muda yang meminati bidang kepolisan ini, silalah masuk ke bidang kepolisan ini kerana ini suatu bidang yang memberi kita cabaran dan juga pembelajaran yang baru. Cabaran dalam latihan ni terlalu banyak. Berpanas, berhujan semasa kawat. Alhamdulillah saya dapat atasi semua tu dengan jayanya. Tidak patah semangat. Apabila menjadi pelatih terbaik ni, saya dapat keyakinan diri, motivasi yang tinggi berhadapan dengan orang ramai, sebab sebelum ni saya pemalu. jadi dapat tingkatkanlah keyakinan di hadapan orang.
Antara latihan disempurnakan pelatih ialah penggunaan senjata api, seni mempertahankan diri, ilmu asas keagamaan dan asas komputer. Baik, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk kali ini, dan untuk perkembangan lain dalam negeri, dalam juga berita wilayah, kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih, Radwin. Baik, beralih ke Pulau Pinang, pembangunan Bandar Tenaga Pintar antara paparan Pulau Mutiara hari ini. Lintas langsung Pulau Pinang bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur. Silakan. Ya, terima kasih. Bandar Tenaga Pintar dibangunkan bagi menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. Ia mampu menjimatkan 15 hingga 17% tenaga elektrik dengan kuasa penjanaan boleh dipantau menggunakan telefon pintar. Inisiatif merupakan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menerusi Institut Penyelidikan Tenaga Solar Seri, UKM Pakar Runding dan Jinko Solar Teknologi Sendirian Berhad. Satu model 3 dimensi digital twin bandar bertam serta sistem solar PV di 4 bangunan sekitar bandar tersebut dibangunkan. The energy reduction is actually depends on each individual building. So setiap bangunan dia punya energy consumption tu lain. So nak cakap berapa banyak is actually depends on the energy consumption of the building and how much percentage of saving lah. So I think the system currently we are saving maybe around 15 to 17% accounting lah, because this is a pilot project. It's not a very big system, although but it's initiative yang kita buat ni supaya inisiatif itu akan bertambah besar lah in the future. Sementara itu, Naib Chancellor UKM Prof. Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman berkata, ia juga merupakan bukti sumbangan UKM dalam usaha pengurangan karbon. Bahawa kita di universiti ini memang sentiasa melaksanakan program teknologi transfer dan engagement dengan semua pemegang-pemegang taruh, melibatkan state, melibatkan NGO, dan kepakaran yang kita ada di bawah Solar Energy Research Institute ataupun SERI ini sangat membantu dari segi menjayakan agenda negara lah, terutamanya dalam aspek kemampanan dan kesejahteraan. Projek melibatkan Masjid Abdullah Fahim, Hospital Kepala Batas, Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas serta Jabatan Kerja Raya Seberang Perai Utara. Amalan bergotong royong untuk majlis perkahwinan kekal hidup di Kampung Mengkuang Titi, Bukit Mertajam. Pakatan memasak yang disertai penduduk kampung bersama-sama menyiapkan juadah secara sukarela, merapatkan hubungan dan keakraban. Ketua Pakatan Memasak Kampung Mengkuang Titi, Saidin Yusof berkata, amalan bergotong royong dapat meringankan beban tuan rumah yang menganjurkan majlis perkahwinan. Malah, peranan generasi muda sangat penting dalam memastikan aktiviti tersebut dapat dikekalkan pada masa akan datang. Kami harap agar generasi muda akan meneruskan tradisi ini. Jadi secara tak langsung benda ini akan berterusan. Sebab dia kebaikannya adalah kita dapat merapatkan hubungan satu rahim, dapat berkenalan satu sama lain. Kita tahu juga, kadang-kadang kita tahu di kampung siapa yang sakit, siapa yang sihat. Jadi secara tak langsung selepas majlis selesai nanti kita boleh berziarah kan. Jadi itulah harapan kami sebab benda ini tidak berkubur begitu saja. Lebih menarik, kumpulan Pakatan Memasak ini turut menggunakan resepi turun-temurun dalam penyediaan makanan bagi majlis-majlis di kampung mereka. Pakatan dianggotai 60 penduduk kampung ini akan terus digerakkan bagi membantu penganjuran majlis-majlis penduduk. Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas meraihkan 27 keluarga komuniti Tionghoa melalui majlis sumbangan komuniti Cina. Komuniti itu bukan sahaja menerima sumbangan, malah berkesempatan melawat sekitar masjid berkenaan. Ini kali pertama penganjuran yang kita buat
Dan kita buat ni pun kita berdasarkan ataupun kita mendapatkan juga pandangan daripada Jabatan Agama Islam. Kita juga dapat pandangan daripada Jabatan Mufti yang mengeluarkan tentang ni lah, tentang pandangan bila kita nak buat program yang seperti ini. Alhamdulillah, pandangan itu adalah haruslah daripada Mufti menyatakan harus. Program yang julung kali dilaksanakan ini melibatkan peserta sekitar Taman Mekarsari dan Taman Bertamputra. Persekitaran bersih dan suasana selesa membuatkan peserta teruja mengunjungi masjid berkenaan. So hari ini saya ada peluang masuk, saya rasa sungguh gembira lah. And then masuk dalam dia bukan tempat untuk sembahyang saja. Dia ada library, ada tempat kita. Itu yang kita tak pernah dengar. Ada macam-macam bilik untuk function-function. Ada meeting room. And then kita pun di luar sangkaan kita lah. And then betul-betul bersih. Ini cantik, bersih, and then kalau masuk pun rasa selesa lah. Ini satu aktiviti yang sangat bagus, boleh mengeratkan hubungan masyarakat, keharmonian antara satu sama lain. Saya akan selepas saya masuk dan melawat masjid hari ini, saya akan sampaikan lebih banyak bagi masyarakat Cina untuk mereka buat lawatan. Hari-hari tapi tak pernah masuk kat sini. Hari ini gembira lah, boleh nampak semua aktiviti di sini. Jadi saya pasti mau datang lah hari ini juga. Banyak terima kasih pasal bantuan banyak pun selepas saya sudah kena rumah kebakaran. Saya rasa happy lah kerana banyak tolong. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Zatu. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah masjid tidak seharusnya menjadi tempat membina jurang pemisah sesama umat Islam berikutan perbezaan fahaman politik. Sebaliknya, institusi itu perlu menjadi asas utama membentuk kesepakatan dan persefahaman. Titah baginda, ideologi politik, kedudukan dan pangkat mesti diketepikan. Baginda turut mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan masjid sebagai platform untuk menghina, mengumpat maupun memfitnah mana-mana pihak. Sultan Sharafuddin bertitah dalam istiadat pengurniaan watikah pelantikan nazir dan imam Masjid-Masjid Negeri Selangor di Istana Alam Shah. Jualan terus dari ladang, JTDL sempena intervensi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama berjaya mencatatkan nilai jualan RM3.64 juta sejak Januari hingga Februari tahun ini. Menurut Ketua Pengarahnya Datuk Zainal Abidin Yang Razali, JTDL melibatkan 2,827 usahawan di 203 lokasi di seluruh negara. Tambah beliau, inisiatif berkenaan merupakan platform kepada para pengguna bagi mendapatkan barangan keperluan serta memberi ruang pasaran kepada usahawan. Fokus kita adalah kepada komoditi-komoditi yang menjadi keperluan harian seperti ayam, daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, telur, minyak masak dan sebagainya. Jadi kita fokus kepada barangan yang berkenaan untuk membantu pengeluar dan sekaligus untuk membantu pengguna dalam menyahut seruan kerajaan mengurangkan kos sara hidup rakyat. Beliau ditemui pemberita ketika membuat tinjauan pada program JTDL di Ibu Pejabat Fama di Selayang. Dalam perkembangan lain, Fama bekerjasama dengan beberapa pengeluar telur bagi mendapatkan bekalan untuk dihantar ke kawasan yang memerlukan. Setakat ini, lebih 16 juta biji telur berjaya diedarkan ke seluruh negara. Program intervensi itu akan diteruskan sehingga hujung tahun ini.
Belanjawan 2023 memberi fokus meminimumkan kesan kos sara hidup rakyat. Bagi tujuan itu, RM64 bilion diperuntuk melalui pelbagai subsidi, bantuan serta insentif menerusi kawalan harga barang, bantuan keuangan dan perkhidmatan kepada golongan sasar khususnya B40. Ia direalisasi bawah konsep Payung Rahmah. Ikuti laporan wartawan Fairuz Rizwan Badarudin. Konsep Payung Rahmah meliputi inisiatif menu rahmah, jualan rahmah serta sumbangan tunai rahmah dan pelbagai lagi bentuk subsidi serta bantuan bagi meringankan beban rakyat. Paling mencuri tumpuan ialah menu rahmah yang berjaya menarik minat syarikat korporat khususnya sektor peruncitan untuk berganding bahu dengan kerajaan dalam membantu rakyat meneruskan kehidupan seharian. At least kami sebagai syarikat korporat ataupun syarikat peruncitan itu sama-sama turut membantu di antara satu sama lain secara tidak langsung untuk membantu golongan-golongan yang berbandaran ataupun golongan M40 dan juga B40 especially. Secara tak langsung hubungan antara kami as a community dan dengan juga syarikat kami bertambah baik di antara satu sama lain. So dekat sini kita boleh katakan win-win situation lah antara pihak kerajaan, pihak korporat seperti kami dan juga masyarakat setempat. Menyahut saran daripada kerajaan untuk membuat menu rahmah untuk memudahkan pada golongan-golongan B40 mencari barang-barang keperluan terutamanya. Okey, macam di sini konsep 15 cawangan di kawasan Perak saja. So kesemua cawangan kami ada menyediakan keperluan-keperluan rahmah yang berharga RM5 ke bawah. Inisiatif ini memberi kelegaan kepada golongan terkesan khususnya B40. Dengan kenaikan harga barang yang sangat-sangat mahal, so bagi saya untuk golongan-golongan yang tak mampu nak makan kat luar selalu, so dengan cara macam ni insya-Allah lah orang kata dapat sikitlah meringankan beban kan. Macam saya juga seorang peniaga jalanan, tak mampu sangat nak beli makan kat luar kan. So dengan adanya program yang macam ni dapat sikitlah membantu golongan-golongan asnaf. Kalau ikut harga memang berpuas hatilah sebab memang murah kan untuk satu set makanan lengkap macam ni. Harga RM4.95 memang sangat berbaloi lah. Jadi dia membantu sangat sebenarnya. Kalau macam kita keluar makan kat tempat lain kurang-kurangnya satu hidangan ni RM7. Ni dalam RM4 lebih okeylah. Membantulah untuk ekonomi macam golongan kita orang. Senanglah macam kita masak jugalah ikan goreng, ayam goreng kan. Kita makan nasi ada lauk lagi. Dengan sekarang ni kos sara hidup semakin meningkat. Jadi dengan bukan pasal itu sama. Tapi dah ada kemudahan. Jadi eloklah, lagi elok beli. Kalau beli satu-satu susah. Tak sempat kan. Usaha menangani kenaikan kos sara hidup merupakan satu perjuangan yang panjang dan bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata. Dan diharapkan segala inisiatif bawah konsep Payung Rahmah dapat memberikan rahmah kepada rakyat, khususnya golongan B40. Fairuz Rizwan Badarudin, Berita RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.